A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih saudara Jasni Ahmad ya. Pensyarakanan daripada UUM, orang pertama 2 kali dia respon nak perkhidmatan dia Johan ya. Johan memang Johan. Sharifah Azizan yang kedua ya. Pingat perak dan Sabridas ya dapat pingat gangsa. Lepas tu Nur Juliana Lady Bird ya. Lady Bird move on. Bagus tu. Lady move on ya sebab ni tahun baru ya. Kena move on ya. Armanisa Ahmad ya. So jangan lupa ya, tolong like dan share terus. Terus like dan share dengan seberapa ramai grup kawan-kawan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada mereka. Sharifah Zahara Said Abdul Rahman juga dah masuk. Terima kasih untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah. Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu ya. Terima kasih Qais Syamas ya. Dan tolong ya, tolong like. Suryaku dah masuk ya. Dan like dan share seperti biasa. Ramai-ramai ya. Tuan Nora Syikin dah masuk. Oh, Tuan Nora ada. Reza Ika, Nurul Azimah. Siapa lagi? Zai Ikram ya. Hanifah Mun Maismah, Cik Nun Abu Bakar, Kasimah Wahab, laju dah. Ana Afiah ya, subhanallah ya. Syamsiati Syamsuddin ya. Bunga Merah tu dia ya. Leni Nadira, Nur Matrisha ya. Nani Triana, Jawada. Jawada semalam Tok Abah dah respon ya. Dia punya ucap setahun baru kepada Tok Abah. Cikgu Muhtanuddin masuk. Cikgu top 20 dah cikgu. Dalam respon. Puan Hajar Zainun dari Singapura pun dah datang ya. Syamsina dah datang. Rusdi, Badariah Baba ya. Dan yang lainnya. Terima kasih. Siapa ni? Ramli ya. Rusdi Aminuddin, Dilas Kitchen, Mokhtar Nurdin sekali lagi. Ina Marzuki, Suatika Purba tu dia. Ezrina Adam, Muhammad Azrin Zainal. Lepas tu Lina Abu Sama, Johajo, Ib, Shikin Sani, Zila Padli ya. Dan yang lainnya. So jom ramai-ramai yang share. Dah 104 orang yang share. Masya Allah, 158 masuk kelas. Like dan share seberapa ramai grup ya. InsyaAllah mudah-mudahan Cikgu Nazrin pembantu Danun ni akan dan monitor. Kita nak start bila nak bagi hadiah ni. Cikgu Nazrin yang take charge ya. Tapi kita dah janji nanti ada orang yang paling ramai share akan kita bagi candera hati lah daripada Tok Abah ya. 184 orang masuk kelas. So 200 masuk kelas dan 200 share, kita mulakan kelas ya. Siti Afsakula ya. Siti Afsakula dah masuk. Maslin ya. Nur Syuhada, Jaka Utara Sopan, Lila Morina, Azman Man, Akila Najihan ya. Siti Afsakula pun dah masuk ya. Nia Azinia, Asma Makno, Mun Maisma ya. Ramai dah masuk dah ya. Atau Halidah Hamil ya. Amalina Yusuf, Nurizan Sulaiman, thank you. Ina Marzuki, Rostan, Yong Shida ya. Ruby dah masuk. Siapa ni tadi? Ruby Mun Harun, Jaka Utara Nur Hayati, Asma Saim ya. Itu dia. Lita Belita pun masuk. Ni lama tak nampak ni. Farida terus ya. Rina Mandan, Jawada tadi ya. Syeng Fidi Wali dia panggil kawan dia ya. Zuriah Yusuf, Azdin, Mun Harun. Like dan share sebab kepada kawan-kawan ya. Marisa Mariam, selamat tahun baru ya. Mun Harun tadi. Nuriza MN, Ana Siti, Lina Rosiana ya. Intan Sumaya pun dah masuk ya. Terima kasih. Tolong beritahu kawan-kawan. Okey, janji Tok Abah dah ditepati ya. Dah dipenuhi. 229 orang masuk kelas dan 241 orang yang dah share ya. 241 shares ya. So
artinya ada orang yang share lebih daripada satu kawan. Gitu. Bagus ya. Makin ramai kawan yang kita share, mudah-mudahan lebih banyak pahala. Hari ni hari cuti untuk kebanyakan orang. Ada juga orang bekerja. Saturday 1st January 22 guys. 1/1/2022. Selamat tahun baru. Tapi ingat, tiap-tiap hari adalah hari perubahan. Jangan tahun baru je kita buat azam tahun baru, tapi hari lain kita tak berubah. Nabi bersabda, semua dah tahu ya, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So every day is a new day. Yeah, don't wait until New Year, until you set a new resolution, ke new aim, ke new. Nah, every day is a new day. Kita terus buat azam, berubah, ya, buat yang terbaik. Jadikan setiap hari anda hari yang terbaik, mana tahu hari itu hari yang terakhir. Kalau itu falsafah hidup kita, maka setiap hari kita terbaik, maka setiap minggu akan terbaik, setiap bulan akan terbaik, maka setiap tahun akan terbaik. Mudah-mudahan sepanjang hayat kita lakukan yang terbaik, ya, walaupun kita belum lagi yang terbaik dalam perjalanan untuk ya. Okey, baik, Cikgu Muhtanuddin dah masuk ya. Zaliha Awang ya, Nisha Begum, Iskandar dah masuk. Muhammad Raizan, HM, Baba Hassan, Asdin, Roza Razali, Sharifah Azizan, Baru Edi, Ariza Ibrahim, Rosna binti Juzan, Intan Sumayah tadi, Mawimah, Pritimia, tu dia ya, dan yang lainnya. Okey, jawabannya panggil kawan-kawan dia ya. Kawan dia Siti Abdullah ya, jom beritahu kawan-kawan. Asdin share, Naza Peti, Rina Mandan ya. Share dengan kawan-kawan please ya. Jawa dah panggil ramai kawan dia. Nur Fatin Izzati, Nur Hajan ya. Okey, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar Tok Abah pada 8 Januari. Bagaimana membantu anak belajar dengan lebih cemerlang secara magical semasa endemik ini. Itu satu topik yang sangat relevan untuk semua orang, baik yang ada anak ataupun yang belum ada anak, yang tak ada anak, yang dah ada cucu. Relevan untuk cikgu, untuk kaunselor, untuk tuition instructors, untuk tadika, semualah ya. Jom kita sama-sama kita berkongsi bagaimana nak merangsang anak-anak belajar masa PKP, PDPR ni dah lama sangat, dah setahun lebih. Jadi mereka dah membentuk amalan-amalan negatif, takut-takut ataupun sifat-sifat sikap ya, dan habit-habit yang negatif yang tidak positif terhadap pembelajaran, yang tidak membantu pembelajaran. Jom kita ubah ya. Tapi semalam tak apa tengok Daredevil series cerita series itu whatever lah ikut dia. Daredevil ni di mana hero dia orang yang tak dapat melihat ya, orang kurang upaya, orang kurang kelainan upaya. Dia tak nampak, tapi dia punya sense of hearing, dia punya gerak batin, dia punya martial arts expertise sangat luar biasa ya. So luar biasa. Matthew dia dibesarkan dididik oleh orang yang juga tidak dapat melihat, oleh stick ya, nama tu. Dan dia kata apa, dia bercakap dengan seorang birawati, seorang nun ya. Sekarang aku sedar bahawa dia kata apa, orang tidak boleh berubah. Dia punya sifat asal takkan berubah. Sifat asal dia takkan berubah. Walaupun dia bercakap oleh pengalaman, daripada pemerhatian ya, walaupun dia tak nampak, tapi Tok Abah mungkin tak semestinya setuju dengan kata-kata itu. Sebab semua orang boleh berubah. Sifat asal boleh berubah. Sifat asal pun boleh berubah dengan syarat kita berazam untuk berubah, kita berdoa untuk berubah, kita cari ilmu untuk berubah, kita amalkan, dan kita cari kawan-kawan yang dapat membantu kita berubah. Ini topik kita hari ini. Sebenarnya Tok Abah sedang membuat satu nota lengkap untuk beberapa orang yang minta, beberapa agensi yang minta ya, bagaimana nak membentuk, nak mencari sahabat yang setia di tahun baru, nak cari kawan yang setia. Tok Abah dah dapat banyak permohonan ya, untuk dapat kawan yang setia, semangat baru di tahun baru ya, nak bangkit semula di tahun baru. Macam-macam topik yang telah Tok Abah terima untuk di minggu pertama ya. Minggu depan ni dah penuh lah ya. Orang memohon. Ni lebih unik daripada tahun-tahun yang lepas. Tahun-tahun lepas kalau bulan Januari
hampir kosong lah, ada 1-2 program aja. Tapi kali ni minggu pertama dah 4-5 program masuk. Ni sebab mereka nak berubah, ya, sebab dah PKP punya penangan, mereka nak berubah, nak bangkit semula. So Tok Abah dah dapat 4 program yang dah confirm, 4 dah minggu pertama. Jadi alhamdulillah, I'm excited. Jadi ada memandang ke depan, ya, seronok nak pandang ke depan. So salah satu topik yang akan dilakukan minggu kedua rupanya yang mohon, iaitu nak bagaimana nak mencari kawan setia. Dan of course prinsip nak mencari kawan yang setia, sahabat setia, teman setia, ya. Selama ini, ya, ku mencari-cari, kan lagu tu, ya, teman yang tu teman sejati. Betul tu. Daripada lagu tu Tok Abah dapat ilham mencari teman sejati. Tetapi sebelum kita dapat mencari teman sejati, jom kita betulkan diri kita. Itu yang Tok Abah pergi nak bincang. Apakah kesilapan lazim dalam berkawan sampai kita sukar nak dapat teman sejati? Sebab kita pun buat kesilapan, kita pun tak jadi teman sejati. Macam mana nak dapat teman sejati? Sahabat yang setia, yang tidak akan tinggalkan awak. Bila semua orang tinggalkan awak, dia masih tetap cari sebab, ya, untuk di samping anda. Ini dia teman sejati. When everybody just because of one reason, one viral, one issue, mungkin fitnah pun, maka semua tinggalkan awak. Tapi kawan yang setia akan cari 1000 sebab untuk terus duduk di samping awak, di sisi anda, ya, membantu anda, ya, dan juga berjuang bersama anda. Ya, tapi sayang menarik sayang, kawan setia akan menarik kawan setia. When you are a good person, you will attract good people towards you, ya. Dengan hati yang bersih, niat yang baik, tindakan yang betul, maka Allah akan datangkan kepada kita orang-orang yang baik. Alright? So, pagi ni topiknya ialah apakah kesilapan lazim. Tok Abah akan start dengan problem. Sebab kita nak cari di mana kesilapan kita, atasi kesilapan, move forward, maju ke depan, berubah. Bukan sebab tahun baru, sebab tiap-tiap hari kena berubah. Sebab ulang balik, orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Okay? So just don't wait just for New Year. Takut-takut ada orang berkata, alah, azam tahun lepas pun tak dapat lagi. Ini saya nak ulang balik azam tahun lepas, ya. 80% masih belum dicapai. Sebab dia tunggu tahun baru nak berubah. Padahal kita kena berubah setiap hari. Orang yang hari ini sama macam semalam, orang yang tertipu. Orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam, orang celaka. Orang yang dilaknat oleh Tuhan, oleh Allah. Gitu, ya, mafhum hadis. Okay, let's move on. Program kita dibawakan oleh webinar 8 bulan Januari, membantu anak belajar dengan lebih cemerlang, ya. Di masa pandemik endemik ini, yang Tok Abah telah kongsikan dengan ramai, ya, orang, ibu bapa dan para guru di sekolah-sekolah menengah, di sekolah rendah, pusat tuition sepanjang tahun lepas. Jadi kali ini kita nak kongsikan pengalaman dan kata tu testimonial daripada para guru dan ibu bapa dan guru besar dan pengetua. Mereka kata sangat bagus, sangat baik, sangat merangsang, sangat menguja. So Tok Abah pun pertama teruja untuk berkongsi dengan ibu bapa yang ramai yang komplain ataupun bersungut ataupun yang bertanya macam mana, ya, anak-anak, ya. Sebab ada guru besar mengadu kat Tok Abah, lebih 50% pelajarnya ponteng PDPR, ya. Tak attend PDPR, tak buka langsung pun gadget. Ada ramai yang buka gadget, tapi 50-60% juga yang buat kerja lain. Tengok lain, dia 5 minit je dia bersama cikgu, lepas tu dah mengayau. Ya, so kadang-kadang dia tak bubuh dia punya gambar kat situ, dia bubuh ikon ke whatever lah, ya. So ni banyak masalah yang diterima, ya. So jom kita betulkan balik. Kita betulkan balik apa yang tak betul. Sebab semua orang boleh berubah. Sebab kun fayakun. Dengan syarat kita nak berubah, ada ilmu, tahu cara, kita bentuk sebab untuk berubah. Orang kata the big why, not just the big why, but the empowering reason lah. Empowering reason yang menyebabkan kita nak berubah. Kenapa kita nak berubah? Dan sahabat sebut, cara yang terbaik untuk merangsang diri lah untuk berkorban untuk orang tersayang. Kita berubah sebab mak ayah. Tapi mak ayah saya dah tak ada. Well, walaupun mereka tak ada,
Tapi kalau kita berubah, mereka arwah-arwah akan tenang dalam kubur, dapat pahala sebab kita berubah ke arah yang lebih ma'ruf, insya-Allah. So untuk mak ayah, untuk anak-anak, untuk adik-beradik, untuk orang tersayang, untuk pasangan, untuk persatuan kita, untuk anak-anak yatim yang kita jaga. Kalau kita berjuang untuk manusia-manusia yang tertentu, kita akan dapat empowering reason, empowering reason ataupun satu sebab yang berpengaruh untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan Tok Abah tak berapa setuju bila dikatakan kita punya sifat asal susah nak berubah. Sifat asal Tok Abah ialah suka bersendirian, sangat pemalu, tapi berdoa, usaha cari ilmu dan bertindak, maka dapat ubah perlahan-lahan, boleh campur orang, bolehlah berinteraksi dengan manusia dengan tak sangat segan siru. Sifat pemalu salah satu sifat Nabi, tanda orang beriman. Al-haya'u minal iman, sifat malu itu satu cabang daripada iman, separuh daripada iman. Okey, so isu kita, Nur Syatira, terima kasih. Siapa ni? Umi Habibah, Sahibul Fadil, sebab dia tulis Jawi, tak tahu apa-apa ni, bukannya apa nampak sangat. Siti Afsakula tadi, Arif dah, Puspa Mizam dah sebut, Lita Walita pun dah sebut, Nur Pisah Harun, Nur Hayatiti, Hisham Madinah, Walmi. Dan kita punya program juga hari ni FB Live dibawakan oleh Tabung Korban, of course. Tabung Korban, Tok Abah dia punya duta. Jom kita menabung secara beransur, secara online, dan kita lakukan ibadah korban di negara kita, di Malaysia. 561 orang dah share lagi dan like dan share, agar ramai sahabat kita dapat masuk dalam majlis ilmu Taman Syurga ini. Hisham Madinah, lepas tu Walmi Januar, so jom. So jom kita juga join, masuk menabung dengan tabung korban dan melakukan korban di negara kita. Lebih afdal kita melakukan ibadah korban di Malaysia. Di mana pun boleh, harus, tapi lebih afdal di negara kita, apatah lagi dalam keadaan sekarang. So kita tak mampu sebab harga mahal sikit daripada kalau kat luar. Jom kita menabung, sikit-sikit menabung secara online. Skim sistem tabungan pun diluluskan oleh Bank Negara, ada dia punya panel syariah Ustaz At-To'a, lepas tu ada pula kawan-kawan, bantuan daripada agensi-agensi termasuk hypermarket Maidin, seluruh negara yang terpilih lah, akan mengedarkan daging korban, wow, subhanallah, dan ramai sukarelawan untuk membantu, subhanallah, so sangat hebat, sangat efisien, sangat cantik, door to door, so jom kita berkorban tahun ni dengan tabung korban. Semua ada tu link kat komen pin kat atas tu, dan juga temu janji kita pada 8 Januari. Jom, Tok Abah akan kongsi tips bagaimana nak membantu anak-anak ke cucu-cucu anak saudara untuk belajar dengan lebih cemerlang, dalam masa pandemik ini. Dan modul ini telah kita uji kaji, dah kita buat di banyak tempat, banyak sekolah, banyak pusat tuition, dan sangat luar biasa responnya. Jadi Ustaz Abah excited nak kongsi, Azgar Ghazali, terima kasih. Baik, so apakah antara perkara atau kesilapan dalam kita berkawan? Kita nak cari teman sejati niatnya, tapi kita kena cari dulu di mana silap kita dalam berkawan yang menyebabkan kita kadang-kadang terhalang, ada terhijab daripada dapat teman sejati. Dan kata seorang ulama, jika kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ingat pesan Tok Abah selalukan, kalau kamu jumpa orang yang tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah, tinggalkan dia. Kalau Tuhan pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu. Jadi macam mana dapat teman sejati ke pasangan yang sejati? Cari orang yang hubungan dengan Tuhan dijaga, So true friendship isn't about being there when it is convenient. It is about being there when it is not convenient. Teman sejati bukan masa senang. Masa senang ramai kawan, Teman ketawa senang didapat, teman menangis susah dicari. Aha ahai, lagu tahun 60-an, J Syam. Aha ahai,
ketawalah lagi. Pernah tak abang nyanyikan lagu tu masa konsert kat sekolah? Masa tu abang tingkatan 6 bawah, 6 rendah di MCKK. Masa konsert, ramai orang gila. Bukan gila kat situ lah, gila kat pusat hospital bahagia lah kan. Ramai orang gila dengan lagu tu abang nyanyi. Seronok. So, tapi yang penting nasihat. Teman ketawa memang senang nak dapat. Teman menangis susah dicari. Inilah kata-kata tadi ya. Dan ada pula sarjana mengatakan seorang teman sejati lebih hebat daripada 1000 orang ahli keluarga, relatives. Ahli keluarga yang jauh-jauh sepupu sepapat, adik-beradik yang tinggal berjauhan ya. Teman sejati tu malahan hadis juga mengatakannya jiran yang rapat tu, jiran dekat itu lebih rapat ya berbanding adik-beradik kandung yang duduk jauh-jauh. Jadi kalau kita sakit pun kawan ni lah ya yang jenguk. Kalau kita meninggal dunia pun orang ni lah yang dulu mengurus jenazah kita. Siapa? Jiran yang terdekat, kawan yang dekat ini berbanding adik-beradik yang mungkin jauh-jauh. Ya, itu satu perkara yang kita kena ingat. Ya. So ada seorang pula kata kawan yang baik bukanlah orang yang paling lama awak kenal, tetapi orang yang tidak pernah meninggalkan kamu walaupun apa berlaku. Dia bukannya, aku dah kenal dia 20 tahun, aku kawan baik dia 20 tahun dah. Tak, orang ni baru 2 tahun ya, kenal kita. Baru 2 bulan, tapi bila kita ada masalah, dia ada sama kita. Yang 20 tahun ni dah ada problemnya, ciao, hilang, lesap. So dalam persahabatan, kata seorang sarjana, bukan nak cari orang yang paling seronok. Aku suka dengan dia sebab kalau dengan dia, ya Allah, mesti happy, mesti ketawa, mesti ceria lah. In friendship, you don't need to find the most interesting one. The most interesting one. Just find the most loyal one. Bukan cari orang yang paling seronok, paling menarik, paling cun, paling hot. Ada kadang, kawan baik dengan dia sebab dia hot lah. Dia tu memang lah kelakar lah. Dia tu memang best lah. Dia tu kalau pasal belanja best. Kita berkawan bukan cari kawan sejati bukan sebab dia seronok, dia menguntungkan, dia best, dia menceriakan, tapi dia sangat setia. Ya, saya susah pun dia berkawan, saya ada masalah, saya buat silap pun dia tak tinggalkan saya, dia maafkan saya, dia bagi saya peluang, dia bimbing saya untuk jaga solat, untuk berubah. Nampak? So sebenarnya mencari kawan sejati ni sangat susah. Kalau ada seorang dua, jaga dengan baik. Jaga dengan baik, jangan sampai bergaduh. Ya. Okey, dan saya kata seorang sahabat, seorang manusia hebat, dia kata apa? Loyalty is about people who stay true to you behind your back. Orang yang setia, kawan yang setia, kawan yang sejati. Orang yang kat belakang kamu pun dia cakap benda yang sama depan kamu. Kalau depan kamu kata kamu ni memang okey, kamu ni memang baik, kamu ni memang comel. Ya, kat depan, kat belakang sama. Dia tu memang baik, memang comel. Jangan kat depan, kau don't worry lah, kau okey. Tapi kat belakang, dia tu, Failah Kamsa. Failah Kamsa. Kat depan dia puji kita, kat belakang dia tikam kita. Tak ramai lah, tapi ada. So, apa lagi yang apa nama? Seorang sahabat yang setia ialah bila membela kamu, bila kamu tak ada di situ. Bila orang komplain, dia akan bela kamu. Bila orang fitnah, dia akan defend kamu. Bila orang mengumpat pun dia akan defend kamu. Bukan, ya, tak sangka Failah Kamsa macam tu. Aku kawan juga dengan dia, tapi aku tak sangka ya. Ya ke? Ya Allah, tak sangka ya. Padahal dia dah kawan dengan kita, dia tahu perangai kita, tapi dia tak nak bela. Dia dengar je apa orang kutuk tu. Apa orang kutuk, kata iya, tak sangka. Bukannya aku kenal dia, aku rapat dengan dia, tapi setahu aku tak adalah. Jangan kau kata dia begitu. Ya, setahu aku dia tak begitu. Setahu aku dia tidak begitu. Cek balik. Itu patut, itu kawan yang setia. Bukan iya, tak sangka aku kawan dengan dia, aku nampak dia okey je. Tak sangka pula dia begitu-begitu. Pula. Dengar je terus, terima. Sebab aku bukannya percaya cakap dia tu, Fadilah, kau ada depan dia, kenapa kau tak bela aku? Aku bukan tak nak bela kau, tapi aku takut dia kecil hati kan. Dia kecil hati kalau aku kata aku kenal kau ni taklah teruk macam itu. Kan dia tak nak kawan aku pula, dia kecil hati pula, dia malu pula. Jadi
enggihkan aja lah. Ni ramai kawan ni. Ramai orang begini. Ya, dia kenal kita. Dia tahu kita tak buat begitu. Tapi nak jaga hati kawan yang mengutuk kita tadi. Nak jaga hati kawan yang mengutuk kita. Dia diamkan diri. Pernah dengar tak kisah itu? Mendengar satu hal. Adakah anda dan Tok Abah begitu? So, Tok Abah pernah ya. Tok Abah pernah. Dalam satu majlis yang sangat formal lah ya. Ada nama seorang itu telah dicalonkan untuk dapat anugerah. Pernah berlaku ni. Jadi Tok Abah dah dengar banyak kisah benda-benda buruk tentang orang ini. Dan kawan Tok Abah ramai wartawan. Dan wartawan ni tahu information yang yalah, yang confidential lah. Bukan seorang wartawan, ramai wartawan cakap benda yang sama. Jadi Tok Abah pun cakap dengan penuh hikmah dalam majlis rasmi itu, Tuan Pengurusi, kita nak bagi anugerah pada orang ini, itu satu perkara yang baik sebab dia dah beri sumbangan yang besar ya kepada organisasi kita. Tapi pada saya, jom kita siasat dulu, cek dulu sebab takut-takut nanti satu dunia ketahukan kita memberikan anugerah pada orang yang satu dunia tahu tentang dia punya the other side of it lah. Jadi kita siasat dulu. Kalau siasat bahawa cakap-cakap orang ini tidak benar, maklumat yang kita ada ni tidak betul, maka kita boleh teruskan memberikan anugerah kepada orang tersebut. Tok Abah komen lah dalam majlis itu. Dan semua terdiam lah sebab semua orang sokong. Semua sokong sebab yalah, orang tu beri sumbangan gini ya. So Tok Abah rasa bersalah ya kalau tidak menyuarakan. Dan Tok Abah kenal orang ini. Kawan kita juga. Jadi Tok Abah kata bukan kata dia buruk ke apa. Please check dulu. Tabayun, siasat latar belakang dia. So bila disiasat, maka dia dapati apa yang Tok Abah cakap adalah benar. Maka mereka pun tak jadi memberi anugerah pada orang ini. Ya, sebab itu pun satu perkara. Bukan kita apa sabotaj kawan, bukan sabotaj. Ya, kita nak menjaga nama baik semua orang lah. Ya, so ingat pesan Ibrahim Adham kepada anak muridnya yang Tok Abah selalu sebut. Buat apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka walhal Allah benci, ya. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Buat yang apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Gitu. Selalu confused ya. Baik. So, let's go. Apakah antara kesilapan lazim dalam berkawan? Apakah kesilapan lazim dalam berkawan? 480 orang dalam kelas, 650 orang share. Terima kasih. Tolong like dan share lagi sebab Facebook memang telah mengurangkan notification kepada kawan-kawan kita untuk apa yang kita buat secara percuma. Itu memang dasar mereka. Memang it's nothing wrong with that. Sebab dia nak cari pendapatan, nak cari income dengan FBS dan sebagainya. Ni senang-senang percuma je. Ramai orang tu, wah ni tak patut, dia kata. Jadi pun dia kekang. Dia kecilkan. Jadi memang kalau tidak like dan share, memang yang dalam kelas kita ni tak sampai 200 pun. Tapi sekarang dah 480 ya. So, dan yang dah share 654 shares. Terima kasih. Ya, ada 602 komen, 951 yang bertindak react ya. So, please like dan share. Sampaikan ke 500 orang dalam kelas. Masa live. Masa kemudian recorded memang sampai 1000 yang datang kelas. Tapi kita nak yang live sekarang ni. Supaya dapat sama-sama kita pahala. Okey. So, kesilapan lazim dalam berkawan. 1. Kurang doa mendoakan. Sebab kita dah disebut selalu, asatizah pesan kat kita, salah satu doa yang dimabulkan Allah, diangkat hijab, ialah doa kawan untuk kawannya dalam diam. Jadi satu kesilapan lazim dalam berkawan ialah kita kurang mendoakan kawan. Walhal kita doakan kawan kita dalam diam, tak hebah kat orang, diaminkan malaikat. Dan malaikat doakan kita balik. Tahu. Tapi berapa orang? Anda dan Tok Abah semalam lah. Hari ni masih ada. Semalam dah berlalu. Hari ni kita masih sempat nak doakan kawan. Semalam. Berapa orang yang doakan kawannya dalam diam? Kawan sekerja, jiran sekampung, kawan sekuliah, kawan sejamaah ya, semasjid, sesurau ya. 503 orang dah dalam kelas. Terima kasih. So kita dah sampai target dah. But make share dan like dan share. Berapa orang yang doakan kawan-kawannya dalam diam?
Jadi kalau kita tak doakan kawan, walhal salah satu doa yang diambil malaikat ialah orang yang kawan doakan untuk kawan. Ya, doa waktu sujud, doa waktu musafir, doa pemimpin yang adil. Ini semua diaminkan malaikat ni. Doa orang yang dianiaya, doa orang yang berpuasa, doa depan makanan sebelum berbuka, doa waktu kita sahur, ya, doa antara dua khutbah, doa selepas azan sebelum iqamah. Ini semua waktu-waktu yang sangat mustajab. Tapi salah satu ialah doakan kawan dalam diam, diaminkan malaikat. Have you done it consistently? Kesilapan lazim dalam kawan. Satu, kurang doa mendoakan. Macam, let's change. Kalau ini satu je yang kita buat pun, mudah-mudahan dah dapat manfaat dah. Sesi kita masuk dalam Raudatul Jannah pada pagi ni, ya. Satu je. Oh iyalah, aku lupa lah doakan kawan aku. Doakan aku punya WhatsApp group, doakan aku punya kawan sekerja, doakan jiran-jiranku, doakan kawan-kawan bowling, kawan-kawan badminton, kawan-kawan ngeteh kat kedai Mak Kimbong. Anak-anak Tok Abah pun seronok. Ada ramai kawan yang komen, sedaplah Mak Kimbong. Silakanlah, silakan. Kawan-kawan yang sama-sama menabung kat tabung korban. Ada doakan tak? Tok Abah kena tanya diri Tok Abah ni. Tok Abah kononnya lantik sebagai duta dia. Ada tak doakan? So Tok Abah doakan, ya. Ramai orang akan menabung kat tabung korban. Untuk apa? Untuk sama-sama menjalankan amalan ibadah yang sangat dituntut, ya. Sunat muakkadah, ya. Kita dapat pahala sebanyak bulu-bulu haiwan yang kita korbankan, dan kita akan dapat tunggangan, dapat vehikel, dapat transport di padang mahsyar, ya. Mudah-mudahan mafhum hadis. So let's bermenabung, ya, di tabung korban dan sambil doakan kawan kita. Kesilapan pertama, kesilapan lazim dalam berkawan, kurang doa mendoakan. Yang kedua, teruslah kita jangan buang masa, ya. Yang kedua, so Tok Abah juga kena pesan kat Tok Abah, ya. Malam tadi pun Tok Abah buat sejak 38 tahun lepas. Tok Abah pasang niat dan sebut pada Tok Mak dan ahli keluarga, jangan tidur sebelum memaafkan orang lain, maafkan kawan-kawan. Kita maafkan orang untuk kebaikan diri kita, untuk repair diri kita, untuk mengelakkan kita sakit, untuk mengelakkan kita sengsara, untuk mengelakkan kita jadi muka cepat tua. Membantu kita supaya pintu rezeki terbuka. Kita maafkan orang lain untuk kebaikan diri kita. Ramai kata, senang-senang nak maafkan dia, jangan haraplah aku nak. Well, bila awak tak maafkan orang, awak yang sengsara. Jadi jom kita maafkan orang untuk kita memaafkan orang, untuk kita membantu diri kita, ya, untuk memperkasa diri kita, untuk sihatkan diri kita, untuk positifkan diri kita, untuk buka pintu rezeki, untuk bersihkan hati kita supaya doa kita makbul, dapat hidayah dari Allah, muka pun jadi comel, badan jadi sihat. Rentetan yang sangat-sangat positif bila kita memaafkan orang lain, terutamanya kawan-kawan kita. Don't ever go to bed sebelum memaafkan semua orang. Dan Tok Abah selalu sebut, salah satu sifat penghuni syurga, boleh tabayun, ya, boleh check it out, ya, boleh Google, boleh tanya ustaz. Salah satu sifat penghuni syurga ialah memaafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam. Let's do it, guys. Bukan sebab tahun baru, sebab kita diingatkan balik. Sebab jangan tunggu tahun baru baru nak berubah, ya. So let's do it. Jangan tunggu raya baru nak bermaaf-maafan. Tapi tak apa, tengok dapat banyak, ya, wishes ataupun ucap selamat, ucap tahun baru daripada sahabat-sahabat. Dia kata, okeylah, ampun maaf, ya, kalau dalam setahun yang lepas saya buat silap ke, terkasar bahasa, ya, dan sebagainya, minta ampun, minta maaf. Bagus juga tu. Bukan sebab tahun baru nak bermaaf-maafan, ya. Dia tahun baru dia minta bermaaf-maafan, masa tahun baru hijrah dia bermaaf-maafan, masa nak masuk puasa kononnya ada hadis, ya, barang siapa tak bermaaf-maafan, tak maaf, ya, maka puasanya tidak diterima, ya. Itu pun Tok Abah difahamkan itu hadis palsu. Check it out, ya, check. Jangan dengar cakap Tok Abah je, check, tabayun. Kan takut-takut dianggap berbohong, ya. Orang yang menyampaikan apa yang dia dengar tanpa tabayun sama macam orang yang berbohong. So jangan tunggu pada hari-hari tertentu nak memaafkan orang lain. Hari Jumaat aku memaafkan, lebih afdal, dapat pahala ekstra. Takut-takut tak sampai Jumaat kita meninggal dunia, ya. So kita maafkan tiap-tiap orang sebelum kita tidur. Lagipun
Tidur itu pun ibarat mati. Mati yang sementara. Tapi ramai orang yang tidur, terus tidur forever. Itu sebabnya kita bangun tidur, kita baca doa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Isn't it? Okay. Jom. Nombor satu, kita doakan kawan-kawan. Itu yang satu kesilapan yang kita sering buat, terlupa nak doakan. Kedua, kita kurang memaafkan orang lain sebelum tidur tiap-tiap malam sebab kita tunggu hari-hari tertentu nak memaafkan. Ini habit ataupun budaya, uruf ataupun kebiasaan dalam masyarakat. So, jom kita ubah diri kita lah. Bentuk budaya baru. Maafkan orang lain, ataupun kadang-kadang kita ni, kita punya kesilapan ialah tak memaafkan orang satu hal. Enggan meminta maaf pun satu hal. Dia buat silap tapi tak nak minta maaf. Aku malulah kalau aku minta maaf. Aku somebody, takkan aku nak minta maaf. Takkan aku nak minta maaf pada punya sombong, Orang yang meminta maaf ialah orang berjiwa besar yang akan membuang sifat riak, ujub, takabur, daripada dirinya. Minta maaf tidak akan merendahkan martabat anda. Ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Orang yang merendahkan diri dengan meminta maaf, apa kata Kung Fu Za? Meminta maaf walaupun tidak bersalah dan memberi maaf walaupun tidak diminta, petanda orang yang berjiwa besar, orang hebat, orang bijaksana, orang yang matang, orang yang baiklah, Dia minta maaf walaupun tak salah dan dia memaafkan walaupun tidak diminta. Hebat tak hebat? Cuba tengok orang tua dulu. Sebelum saya memberikan sepatah dua kata ni, saya mohon ampun maaf kalau salah cakap. Jangan kecil hati. Tok Abah ni suka bergurau. Belum bercakap lagi, belum berucap dah minta maaf. Ada dengar tak? Dan dia kata apa? Dan kalau ada ustaz, ustazah, orang alim dalam majlis kita ni, kalau saya tersilap cakap, tolong tegur. Ni tengok berbahasanya orang dulu-dulu. Tolong tegur kalau saya salah cakap, salah maklumat, salah info. Please correct me if I am wrong. I stand to be corrected. Kan cantik tu. Belum lagi start buat kerja, dah minta maaf, minta ditunjuk ajar. Belum lagi buat silap, dah minta ditunjuk ajar. Wow. Matang kan? Bijaksana kan? Hebat kan? Orang dulu-dulu. Ada benda yang dulu-dulu yang masih relevan kita gunakan. Benda baik kita boleh contohi. Dan you bikin lebih canggih lah zaman sekarang. Tu sebabnya Tok Abah kata tadi, jangan dengar je cakap Tok Abah. Siasat, tanya, cek, Google ataupun tabayun dengan cara yang munasabah. So tolong So nombor satu, kurang berdoa, kesilapan lazim dalam berkawan. Kedua, kurang memaafkan ataupun tidak meminta maaf. Apakah kesilapan ketiga yang sering kita lakukan? Ini dia yang Tok Abah dah bagi hint tadi. Kawan setia akan bela kita bila orang mengata kita, mengumpat kita, apatah lagi memfitnah kita. Ini orang yang kawan yang setia. Dan kesilapan lazim seorang sahabat ialah dia gagal membela kawannya bila orang tuduh, bila orang kritik, bila orang tegur, dia senyap aja. Senyap aja. Tapi janganlah pula kita taksub. Kita tahu orang tu salah, tapi sebab dia kawan kita, kita bela mati-matian. Walaupun dia salah, kita bela mati-matian. Itu tak betul. Itu tak betul. Ini kawan kita. Aku macam mana nak bagi orang pukul kawan aku? Walaupun dia memang something jalanan, tapi aku kena defend dia. Fadlah Kamsah suruh. Kita defend mana yang benar. Jangan pula defend mana. Tapi kalau kita tak pasti, boleh cakap. Jangan kita mengata dia, tabayun dulu. Check it out. Check it out. Siasat dulu. Jangan kita nak mengata walaupun. Jadi kita tak pasti. Kita pesan pada kawan-kawan kita untuk jangan pukul, jangan kritik, jangan tohmah kalau tidak cukup bukti yang nyata. Jadi kesilapan ketiga yang lazim kita lakukan ialah kurang membela kawan-kawan. Alah, dia bukan kawan baik aku pun. Aku pun ada masalah dengan dia. Biarlah orang pukul dia walaupun aku tahu tak betul. Biarlah lantak pada muka sebab dia tak bayar hutang. Pula. Just because kita tak suka sebab orang tu tak bayar hutang kepada kita. Bila orang pukul dia, ataupun kritik, atau komen, atau fitnah, ataupun umpat, kita selamba. Padan dia, biar rasakan. Orang pun menyampah kat dia, mengata dia, lantak dia. Careful guys. Careful guys.
What goes round comes round. Apa yang anda berikan, itu yang anda akan dapat balik. Begitu buat benda yang baik, benda baik akan datang kat kita. Kita buat benda yang tak elok, benda tak elok akan datang kat kita. Kita sabotaj orang, nanti Tuhan jadikan orang sabotaj kita. Ya, sebab kalau Tuhan bagi balasan di dunia, berterima kasihlah, bersyukur. Sebab balasan di akhirat jauh lebih pedih, lebih berat, lebih sengsara. Jadi kalau orang faham, dia akan minta dibalas kesilapannya di dunia. Sebab Allah tak menghukum dua kali. Itu yang guru-guru tak bahagia. Ya, Allah selamatnya. Terima kasih. Yang makin ramai orang masuk kelas, walaupun dah separuh jalan ni, ya. So terima kasih. So bagus, yang makin bertambah. Mungkin sebab ramai yang share. Ada juga orang yang berundur sebab nak buat pergi kerja, nak buat sarapan, nak ada hal, ya, dan nak buat masuk kelas lain. Okey, ya. So ingat, program kita FB Live hari ni dibawa oleh webinar pada 8 Januari yang Tok Abah kenalkan pada hari Sabtu pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari, ya. Membantu anak belajar dengan lebih berkesan, secara cemerlang, secara yang magical di masa pandemik. Ya, insya-Allah berbaloi sebab banyak perkara yang Tok Abah kongsi telah kita uji kaji dengan sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, pusat tuition seluruh negara, dan respon, testimonial dan komen yang sangat positif. Guru besar seronok, pengetua seronok, guru-guru pun seronok, ya. Ramai mak ayah yang bertanya, yang memberi komen sangat bagus tip ini sebab kami tak pernah tahu, terlepas pandang, tak pernah buat. Contohnya lah, kalau mak ayah doakan guru-guru anaknya, maka yang mudah-mudahan anak-anak juga dipesan untuk doakan guru-guru mereka, pembelajaran lebih berkat. Ya, bila kita doakan orang lain 40 hari berturut-turut, kata seorang ulama pada Tok Abah, ada hadisnya, ya, cuba cari, ya, tentang tabiat terbentuk dalam 40 hari. Ya, so bila kita doakan orang lain tiap-tiap hari, lebih 40 hari je, kita pun akan hormat, sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang, hormat kat kita. So, kalau semua mak ayah mendoakan guru-guru anaknya, maka mak ayah akan hormat, sayang guru-guru anak, dan guru-guru anak akan sayang, hormat pada mak ayah, dan rentetannya sayang kepada anak-anak murid, iaitu anak kita. Bila cikgu sayang, maka apa jadi? Ilmu yang dia sampaikan, dikongsikan dengan anak-anak kita jadi lebih berkat, barakah. Nampak? Tapi berapa orang mak ayah mendoakan guru-guru anaknya dalam diam? Survey Tok Abah buat survey, survey Tok Abah adalah 1, 2, maksimum 3% untuk setiap sampel yang Tok Abah jumpa kelas, dalam grup, dalam kuliah, ya, dalam training. Tok Abah akan tanya, dalam training mak bapak berapa orang mak ayah doakan guru-guru anak mereka? Very few. Berapa orang mak ayah yang doakan guru-guru mereka? Kita doakan guru kita daripada tadika sampai ke universiti. Angkat tangan. Adalah, ya, tak sampai 5%. Ya. Berapa orang mak ayah pesan pada anak-anak untuk doakan guru-guru mereka? Adalah tak sampai 1%. Berapa orang mak ayah, ni Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ni, Tok Abah suruh bila anak-anak masih kecil dulu, masa sekolah, Tok Abah kata, doakan guru kamu, hormati, sayangi guru, kamu akan berkat ilmu dan jadi pandai. Tok Abah pesan pada setiap 3 orang anak Tok Abah, ya. So doakan guru, tolong guru, khidmat pada guru tiap hari. Masa mereka nak study, nak ulang kaji, Tok Abah pesan, jangan lupa doakan guru. Masa kat universiti, jangan lupa doakan pensyarah, hormati pensyarah, bantu pensyarah, rapat dengan pensyarah. Kamu akan dapat keberkatan ilmu, dan you can go far. Sebab ilmu yang kamu dapat berkat. Ya. So tu dia. So tu yang Dr. Abah akan kongsi. Tu bagus, satu tip aja tu. Ya, bagaimana nak membantu anak belajar di zaman pandemik ini secara yang berkesan. So come to our webinar pada 8 Januari. Dan webinar kita kita punya FB Live juga dibawakan oleh Tabung Korban. Tabung Korban, Tok Abah jadi dutanya. Jom kita menabung secara online, ya, secara sistematik, sangat simple, sangat seronok, sangat efisien, dan kita dapat berkorban di Malaysia, di negara kita pada musim akan datang atau bila simpanan kita cukup. Come, ya, insya-Allah berbaloi barakah, ya, dibantu pula oleh Hypermarket Maidin untuk mengagih-agihkan daging korban. Masya-Allah. Benda baik kan? Ramai orang nak tolong. Ya, jom
Ini. Baik, Tok Abah bagi lagi 2 poin, lepas tu kita wrap up. Ya, kita sampai nombor 5. Nombor 1 apa? Kurang berdoa untuk kawan-kawan. Itu kesilapan lazim. Nombor 2, kurang memaafkan atau minta maaf. Nombor 3, kurang membela kawan kita, defend kawan kita. Ya, bila orang kata aniaya ataupun kutuk atau fitnah atau umpat, kita diam aja. Ramai berlaku. Tok Abah pun kena. Kawan Tok Abah. Ya, bila orang cakap yang bukan-bukan, tak dia tahu tapi tak berapa. Ibarat yang semalam Tok Abah katakan, ya, Fala Kamda tu berpoligami tu. Aduh, tak pernah berlaku. Sampai mak Tok Abah pernah tanya, ya, aku dengar kau sampai hati kau kahwin lagi, kau tak cakap ke aku. Mak menangis, mak. Tok Abah punyalah terkesima dengan, ya Allah, sedihnya. Tok Abah cakap dia, mak kan kenal anak mak ni kan. Agak-agak boleh buat tak benda macam tu? Ni benda tak betul. Ya ke? Alah, mak dah terluka hati. Engkau bila kalau orang usik mak saya jadi marah. Ya, saya sangat marah. Ya, dan yalah, tapi yalah, kita maafkanlah, kita maafkan siapa-siapa pun. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan orang maafkan kita. Okey, nombor 4, kesilapan lazim seorang dalam berkawan ialah kurang mendengar kawan kita, kurang mendengar. Kita tak pandai mendengar secara empati. Mendengar yang hebat ni ialah mendengar dengan hati, dengan emosi, dengan intelek, dengan iman, di samping mendengar dengan telinga. Kebanyakan kita mendengar dengan telinga. Kawan yang setia, kata seorang sarjana, dia bukan sekadar dapat melihat senyuman di wajah kawan kita, tapi dia nampak akan melihat kesedihan di matanya. Wow. Di wajahmu kulihat. Itu lain-lain. Dari kerana mata. Itu, ya. Orang lain nampak senyuman kawan, tapi kita ni oleh kerana kawan yang hebat ni pandai mendengar secara empati, kita nampak kesedihan di wajah, di matanya. Kadang-kadang di zaman sekarang kan orang pakai mask, orang perempuan pula pakai purdah, nampak mata je. Tok Abah kadang-kadang kita mengajar, tapi Tok Abah boleh baca, maaflah ya, Tok Abah belajar sikit kan. Tok Abah tengok je mata. Kenapa awak senyum-senyum ni? Mana Tok Abah boleh tahu saya senyum? Semua muka kawat ni, jangan perasan. Awak senyum kan? Okey, lillahi ta'ala saja Tok Abah nak. Lillahi ta'ala, awak senyum ke tak senyum? Ya, saya senyum. Sebab Tok Abah nampak cahaya di matanya. Nampak cahaya di matanya. Orang tua kan, orang tua, Tok Abah belajar lah kan. Jadi kita tengok mata, kita tahu dia sedang tersenyum. Kita tengok mata, kita tahu dia sedang sedih. Kita tengok matanya, kita tahu dia sedang berbohong. Sedang berbohong pun kita tahu. Ya. So, kawan yang setia, dia mendengar dengan, bukan dengan telinga je, dengan hati, dengan emosi, dengan intelek, dengan iman, dengan gerak batin sekali. Sebab Tok Abah selalu share kan, kata Peter Drucker, komunikasi yang paling magical ialah dapat memahami apa yang tidak diucap. Dia dapat memahami apa yang tidak diucap. Magic tak magic? Magic. Tapi Allah bagi kita kelebihan itu. Boleh dengan gerak batin, dengan gelombang, dengan aura dan sebagainya, kita dapat mengetahui apa yang tidak diucap. Jangan sekadar dengar yang diucap, dengar dengan apa yang tidak diucap. Nada dia, ya, intonasinya, volume suaranya, perkataan yang dipilih, speed dia bercakap, ni semua membawa maksud. Jadi, nombor 4, kesilapan lazim dalam berkawan, kurang pandai mendengar, tidak mendengar dengan hati, emosi dan intelek dan iman, tapi sekadar mendengar dengan telinga. Alright? Itu nombor 4. Dan akhir sekali, sebab Allah itu ganjil, Allah itu witir, Tok Abah berhenti kat nombor 5. Panjang umur, kita sambung lagi. Besok kalau ada rezeki, boleh sambung kot. Ya? Besok pun Tok Abah ada masa lah. Ya, InsyaAllah. Nombor 5. Apa kesilapan lazim dalam berkawan sampai gagal mendapat teman sejati? Kurang peka mood dan masalah kawan kita. Kurang peka. Ya, dia kata, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dia dah kata alhamdulillah sihat. Apa lagi nak sibuk? Itu kan jawapan skema. Itu kan jawapan normal. Takkan apa khabar? Padalah. Aku sebenarnya penat. Aku malam tadi kaki krem. Ya, perut pun tak apa-apa sebenarnya. Lepas tu aku mimpi ada keluar badan, keluar lintah.
Apa kawan akan tanya? Aku tanya khabar, dia baca novel pula, dia cerita novel kat aku. Ya, sebab bila kita tanya khabar, apa khabar? Semua kita harap jawapannya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey. Ya, sihat-sihat orang tua. Padahal kita banyak penyakit dalam ni. Ya, apa khabar Failah? Aku kan kolesterol 7.5 total kolesterol. Lepas tu aku punya jantung pun ya, lutut aku pula kurang grease ya. Dia punya lubrication dah kurang dah. Lepas tu aku, ya Allah, orang kata, aku tanya apa khabar je, bukan aku nak tanya kau punya medical report. Nampak? Jadi kita kena faham orang berbahasa. Kita kena faham lah apa khabar ya. Alhamdulillah. Tapi kita tengok riak wajahnya, air mukanya, cahaya di matanya, ya, dan gerak batin kita. Dia ni okey tak okey? Jadi kesilapan lazim dalam berkawan ialah kurang peka mood atau masalah yang kawan kita sedang hadapi. Dan kawan yang baik, ya, bila tengok drama ya, dia, aku tahu kau cakap kau okey, tapi aku rasa kau ada masalah. Tu Tabat suka tengok drama-drama yang berat ni ya. Walaupun drama self defense martial art, tapi itu apa Marvels ya, siri Marvels ni, Tabat tengok dia punya kata-kata hikmatnya luar biasa mendalam. Sebab dia banyak pakai gerak batin, pakai dia punya aura dia ya. So sangat tinggi dia punya falsafah. So Tok Abbas sentiasa pegang ya, sentiasa pegang buku-buku ni bila tengok program tu. Salah satu kata yang Tok Abbas dapat kemarin dia kata apa? Kalau kamu nak tahu kebenaran, jangan ada sembarang tanggapan. Kan hebat tu. Kalau kamu nak dapat kebenaran, jangan ada sembarang tanggapan. Ya. If you want the truth, don't have any perception first. Sebab kadang kita dah ada perception, kita dah ada tanggapan, ya, tanggapan awal. Jadi tanggapan awal kita akan mengabui, ya, akan menutup kebenaran. Kalau mau kebenaran, if you want the truth, don't have any perception. Empty your mind. Ya, Nabi kata apa? Nabi bersabda, maksudnya husnuzon, bersangka baik. Bersangka baik, kamu nak tahu kebenaran, bersangka baik dulu. Jangan kamu dia ni nampak aja bajet alim, bajet alim, bajet macho, bajet dan sebagainya. Bajet pula tu. Padahal pembentangan bajet dah lama berlaku dah. Ya. Okey. Baik. So adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abbas yang Tok Abbas kasihi, ya. So kita kena peka mood kawan kita seperti kata this is powerful. Tok Abbas pegang sejak 35 tahun yang lepas. Ya. Kata Confucius, anggaplah kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Anggaplah kawan kamu itu, walaupun dah kenal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kamu dah kenal dia sepanjang hayat, anggaplah kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. You must regard your friend as a new person every time you see him or her. Apa pasal pula? Aku dah kenal dia 20 tahun, aku kenal dia 40 tahun, dia classmate aku dulu, takkan aku... kamu dah kenal dia 40 tahun, tapi kamu tak tahu mood dia pagi ni. Mungkin dia bad mood, mungkin dia good mood, mungkin dia dalam keadaan sengsara, mungkin dia tak cukup tidur, mungkin dia sakit gigi, mungkin dia tengah kesedihan, kehilangan orang tersayang. You don't know. Jadi you kena fahami. Itu sebabnya Nabi suruh kita berta'aruf, bertanya khabar dahulu sebelum berinteraksi. Sebab kita tak tahu, nak tengok mood orang itu. Supaya kita jangan tanya mulutnya, apa khabar? Baik, okey. Tengok air mukanya, tengok gerak batin kita. Tok Abbas dah banyak contoh lah ya. Tapi contoh yang Tok Abbas pernah sebut banyak kali juga ialah bila seorang kawan tu, dia ni orang baik, peramah, baik dia ni. Tok Abbas kenal lama. Memang dia baik, very pemurah, very caring. Tapi mulut dia memang mulut yang tak bayar saman punya. Bukan tak bayar saman, tak bayar fitrah punya mulut. Mulut dia memang, dia kadang-kadang lupa nak ambil insurans. Dia nampak ya, seorang manusia lah ya, seorang orang ni, seorang kawan tu ya, sedang mengandung 8 bulan, nampak berat ya. Ala bedah bukan nama sebenar, kisah pun kisah you tak tahulah kisah ni ya, you takkan tahu. So
So, beda. Aku nampak kau ni berat sangat. Bila kau nak meletup? Nampak? Bahasa orang lama kan? Bahasa orang yang suka bergurau. Aku nampak kau ni berat sangat. Bila kau nak meletup? Maksudnya meletup tu nak bila kau nak bersalin lah. Bila nak, when are you going to burst? You know what happened? Budak perempuan ni terus pusing. Awak ni kan walaupun tua tapi kurang hajar, mulut tak jaga, mulut long. Dia marahnya orang tua tu. Dia marahnya orang tua tu. Tu abang orang psikologi faham sikit-sikit lah kan. Yang kata mai sini beda. Kami ya beda. Mai sini tu abang bawa ke tepi. Duduk. Nak minum apa? So tu abang tanya lepas tu, apa cerita? Kenapa kau sergah kawan kita tu? Ya, sampai gitu. Kita satu malam tak tidur, kita tengah bad mood, kita tengah pening kepala, baby dalam perut ni bergerak-gerak satu malam, saya tak tidur, tiba-tiba ditanya bila saya meletup. Saya meletup lah. Meletup dandan saya meletup. Engkau? Nampak tak relevannya? Ya, anggaplah kawan kamu itu orang baru. Setiap kali kamu jumpa dia, kita dah kenal kawan tu. Ya, memang selalu gurau. Tapi pagi tu kita gurau tak kena cara. Orang tu satu malam tak tidur, dia berat bawa badan macam mana, dah 8 bulan mengandung, 8 bulan setengah, ya. Tinggal 2 minggu ke 3 minggu sebelum melahirkan anak. Boleh tanya bila kau nak meletup? Aku kesian bila kau nak meletup. Dia meletup on the spot. Sebab ni dia. Mulut tu celupar. Ya, tak tengok mood orang. Tu abang dah faham mood tu. Tengok aja cara dia berjalan, air muka dia walaupun senyum, tapi senyum pun senyum tawa. Tu abang tahu dia bad mood. Ya, kita faham psikologi sikit-sikit kan. Ini kisah benar. Jadi itu kenapa Tok Abah sentiasa memberatkan ataupun memberikan satu weightage yang penting kepada isu ni. Jom kita fahami mood kawan kita sebelum kita berinteraksi. Jangan lupa bertaaruf, ya. Tanya dulu cara perlahan. Anggap kawan lama kamu itu orang baru. Setiap kali kamu jumpa dia walaupun dah kenal berpuluh tahun. Comprende? Faham? Faham. Ya. So itu dia yang Tok Abah nak kongsikan pagi ni. Mudah-mudahan memberi manfaat pada yang bercakap dan pada yang sudi dengar. Tok Abah akan sambung lagi. Ada lebih kurang 25 ya kesilapan lazim dalam berkawan sebelum kita dapat bincang bagaimana nak cari teman sejati, ya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan murni. Lagu yang sangat bagus daripada Brothers, ya. Tok Abah minat sangat lagu tu sejak ia keluar 20 tahun lepas kot, ya. Alright. So, itu dia adik-adik, happy birthday, happy oh ya. Hari ni Tok Abah dan keluarga akan merayakan birthday party ala jamuan sikit, kita baca doa sikit untuk salah seorang cucu Nur Asia 6 tahun. Dia punya birthday 3 hari lepas 29 ya. 3 hari lepas tapi kita raikan weekend. Adalah cousin Mazen yang datang ya. Ada seorang cousinnya tak dapat bersama Muhammad Khalif ya, Khalif Zikri. Dia kat Kota Baru, mungkin bergerak daripada Kota Baru daripada Jeli pagi ni. Ya, so tak dapat bersama. So, happy birthday, happy anniversary, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat selamat memberi khidmat pada kawan-kawan yang mangsa banjir, ya. Tanya yang dapat sedekah subuh dan terus membantu orang lain, jadi aset kepada orang lain, jadi kawan yang sejati. Ya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.